Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berjumpa lagi kita pada hari ini setelah kita menghabiskan tajuk kita pada sesi yang lepas, iaitu tajuk kita rukun-rukun wuduk. Jadi, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama baca doa sebelum kita mula belajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Jadi rukun wuduk kita dah belajar. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah tentang wuduk juga. Tapi pernah terfikir tak, ada benda yang, ada situasi yang boleh membatalkan wuduk yang kita dah ambil? Apa dia? Jadi tajuk kita pada hari ini ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk serta perkara-perkara yang makruh untuk kita buat semasa kita ambil air sembahyang. Jadi perkara yang makruh, kita mulakan dengan perkara yang makruh semasa kita ambil air sembahyang. Yang pertama ialah bercakap. Bercakap. Kita tidak digalakkan untuk bercakap dengan orang lain semasa kita mengambil wuduk. Seeloknya kita perlu fokus dengan wuduk kita supaya kita pastikan wuduk kita itu sempurna. Okey, faham? Okey. Yang kedua ialah mendahulukan anggota wuduk yang kiri sebelum anggota yang kanan. Jadi dalam wuduk ni, yang pertama kita kena mulakan anggota wuduk dengan kanan. Kemudian barulah kita akhiri dengan anggota wuduk yang kiri. Seperti contoh, kita membasuh tangan. Anggota wuduk yang pertama, yang kedua, selepas kita niat, mulakan dengan tangan yang kanan dahulu. Lepas tu barulah tangan yang kiri. Okey. Seterusnya meminta orang lain untuk membasuh anggota wuduk. Ada syarat yang dibolehkan untuk kita meminta orang lain untuk membasuh wuduk, iaitu hanya jika terdapat keuzuran serta kita sakit. Dua keadaan ini hanyalah dibolehkan untuk orang yang sakit sahaja. Okey, faham? Okey, jika kita tidak sakit ataupun tidak uzur, maka kita tidak dibolehkan untuk meminta ataupun menyuruh orang lain untuk membasuh wuduk kita. Okey, seterusnya balik sebelah. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada kita belajar pula tentang benda-benda yang membatalkan wuduk. Okey, perkara-perkara yang membatalkan wuduk ni, jika kita membuat perkara-perkara ini semasa kita mengambil air sembahyang, maka automatik wuduk ataupun air sembahyang kita terbatal dan kita perlu mengambil wuduk ataupun mengambil air sembahyang semula, mengulang semula. Okey. Benda yang pertama yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Apa itu kubul dan dubur? Kubul
bermaksud tempat keluar kencing, dan kubul bermaksud dan dubur bermaksud tempat keluarnya najis. Jadi bila mana terkeluar sesuatu, sama ada kita terkencing ataupun kita terberak ataupun terkentut sekalipun, maka wuduk kita terbatal secara langsung dan kita diminta untuk mengambil wuduk semula. Jadi yang kedua, kita tidur tidak tetap punggung. Okey, tidur tak tetap punggung ni boleh membatalkan wuduk kerana dikhawatiri semasa kita tidur ada sesuatu yang keluar daripada kubul kita. Jadi apa yang kita kena buat kalau kita tidur dalam keadaan punggung yang tidak tetap, ataupun kita sedar ada benda yang terkeluar masa kita tidur, terkeluar dari punggung, maka hendaklah kita mengambil air semayang semula. Dan juga keadaan yang ketiga ialah hilang akal ataupun pitam. Mabuk, pitam, hilang akal. Okey, sama je benda tu. Jadi wuduk kita akan terbatal sekiranya kita pitam ataupun kita mabuk. Jadi selepas kita tersedar dari mabuk ataupun kita tersedar dari pitam, kita kena mengulang balik ataupun mengambil semula air semayang ataupun mengambil semula wuduk. Okey, yang terakhir ialah bukan yang terakhir, yang kedua terakhir ialah menyentuh kulit lelaki ataupun perempuan yang bukan mahram. Apa benda itu? Bukan mahram. Kalau kamu nak tahu, bukan mahram itu ialah orang yang haram, orang yang boleh berkahwin dengan kita. Seperti contoh, kita menyentuh kulit ibu, kakak, adik ataupun adik-beradik kita yang berlainan jantina. Bukan. Macam mana kita nak tentukan orang itu ialah mahram kita? Mahram itu ialah seseorang yang tidak boleh berkahwin dengan kita. Seperti contoh ibu, adik, kakak dan sebagainya lah. Seakatannya adik-beradik kita tu kita tidak boleh berkahwin. Jadi selain orang yang dikatakan mahram itu, orang yang bukan mahram, jika kita tersentuh kulitnya, maka automatik wuduk kita akan terbatal. Serta kita juga sama juga keadaan yang sebelum ni, perlu mengulang balik wuduk kita yang lepas, yang sudah pun terbatal. Okey, yang terakhir ialah menyentuh menyentuh kubul ataupun dubur, iaitu tempat kencing dan tempat berak dengan telapak tangan. Okey, sekiranya kita sentuh dengan telapak tangan tempat keluar kencing ataupun tempat keluarnya najis, iaitu tempat kita berak, maka wuduk yang kita sudah pun ambil jadi terbatal. Terbatal juga. Dan juga bila terbatal, kita kena mengambil semula air semayang. Jadi itu saja tajuk pelajaran kita hari ini. Okey, betul?
Itu saja tajuk pelajaran kita hari ini. Okey, untuk kita mengulang kaji ataupun mengukuhkan pelajaran kita hari ini, saya ada sertakan satu video selama 2 ataupun 3 minit lah. Jadi kamu kena tengoklah video ni untuk memantapkan lagi ilmu yang kita sudah pun belajar hari ini. Jadi saya harap kamu dengar betul-betul video ni, kamu tengok betul-betul video ni, dan saya nak kamu hafal supaya benda yang kamu ni tidaklah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya nak kamu hafal. Kalau boleh lah, insya-Allah. Saya tahu kamu semua boleh. Okay, jadi kita akhiri kelas kita pada hari ini. Jangan lupa tonton video ini sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okay. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.